Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan seperti biasa majlis himpunan, tazkirah dan munajat malam minggu, hari minggu malam Isnin dengan selawat. Saudara yang dimuliakan, sepanjang bulan-bulan yang lalu ini sudah berkali-kali saya ungkapkan permasalahan kaum, mengingatkan kita gesaan Pendeta Za'ba, tokoh ulung Melayu, pemikir, pejuang bahasa, kemudian Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dan juga saudara Siddiq Fadil. Juga mengingatkan tentang gesaan Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan dalam sidang parlimen baru-baru ini, perkara ini saya juga suarakan. Ada yang bertanya, apa kemunasabahan kita memberi penegasan begitu rupa terhadap permasalahan kaum seolah-olah ini penyakit orang Melayu. Ini tidak benar. Kita beri tegasan ini untuk rakyat keseluruhannya, kerana ada ciri perkauman di kalangan orang Melayu, ada juga di kalangan orang Cina atau orang India, Dayak atau Kadazan. Ini memohon agar mereka kembali menghidupkan rasa kemanusiaan dan mengangkat martabat manusia itu ke tahap walaqad karramna bani Adam. Allah angkatkan darjat dan karamah Bani Adam, manusia. Ya. Jadi jangan kita rendahkan darjat itu sehingga mengutuk ciptaan Allah yang mencipta kita dalam bentuk pelbagai kaum, budaya, penguasaan bahasa, pengalaman dan sejarah adalah kuasa dan qudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dalam bentuk lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berpuak-puak dan bersuku kaum agar kamu saling mengenal. Lita'arafu, sesungguhnya yang paling mulia, inna akramakum,
dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan amat dalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan ikut tafsir Muhammad At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, tafsir ayat ke-13 ini menyatakan dengan jelas bahawa di antara penegasan yang dibuat oleh Ibn Ashur, ayat ini menjelaskan Allah menciptakan manusia dan kepelbagaiannya dan ragamnya, warna kulitnya dan budayanya, maksud untuk mengenal. Dalam istilah Quran disebut lita'arafu, untuk lebih arif. Maknanya bukan setakat kenal, tetapi untuk memahami, ya, bahawa ini juga ciptaan Allah SWT. Tetapi yang bedakan bukan warna kulit, bukan keturunan, bukan kaum, tetapi darjat ketakwaan kepada Allah SWT. Orang itu beriman, baik, akhlak mulia, beretika, ataupun dengan sifat akal budi yang rendah dan bobrok. Itu yang mendapat penilaiannya. Jadi ini satu kegesaan kepada kemanusiaan keseluruhannya. Sebab itu ayat bermula dengan ya ayyuhan nas, peringatan kepada manusia. Jadi ada beza di antara kita yang sudah membaca, menghafal, memahami, tetapi kurang dari segi penghayatannya. Bibit perkauman itu terlalu tebal, ya. Kadang-kadang kerana faktor sejarah, kerana kita alami umpamanya kezaliman ke atas rakyat terjajah oleh penjajah. Jadi kebencian kita terhadap orang yang menzalimi kita itu agak kuat. Dan kebetulan yang menzalimi kita itu dan menjajah kita itu orang Inggeris. Maka ada satu sikap dan sentimen begini. Yang kita benci itu bukan kaumnya, bukan warna kulitnya, adalah kerana kezaliman dan penjajahan yang dilakukan, menindas manusia, atau yang disebut dalam frasa Perancisnya harlom parlom. Maknanya manusia yang menindas, memijak manusia. Jadi kita harus ingat, ya, kerana kadang-kadang sentimen kita ini dah jadi meluas dan membenci. Begitu juga pengalaman sejarah kita. Kalau kita lihat sejarah kebangsaan awal, baik Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ataupun Datuk Onn Jaafar umpamanya, orang-orang ini lebih membicarakan soal selamatkan kaum bangsa Melayu. Jangan orang Melayu ini menjadi terpinggir, tersisih dari arus pembangunan. Jangan jadi hamba di negara sendiri, mau mencapai kemerdekaan dan mau kembalikan maruah dia sebagai bangsa, ya. Ini yang disebut Burhanuddin di atas robohan Kota Melaka ini, ya. Nak dibangunkan jiwa merdeka. Jiwa merdeka ini maknanya bukan sahaja negeri merdeka, jiwa hamba atau jiwa terjajah, ya. Jadi dalam keadaan kita sekarang, bila kita bahaskan soal menyelamatkan bangsa dan kaum, tidak ada salah, ya. Memastikan pendidikan, tahap pendidikan orang Melayu jangan terpinggir, jangan tersisih, ataupun Bumi Putra, Sabah, Sarawak, Dayak dan Kadazan jangan dalam keadaan sekolah yang teruk, tidak ada kemudahan asas, nak suruh bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih baik. Tetapi ini boleh dilakukan dengan menambah peruntukan dan bantuan kepada yang tidak mendapat layanan dan kebaikan sebelumnya. Saya jurus juga tentang perbahasan di Parlimen Isnin lalu, ya. Dan kemudian giliran perbahasan saya Selasa dan Rabu. Bila mana hal perkauman juga nampak menjadi kadang-kadang retorik ahli Parlimen. Maklumlah, kalau pengundi dia orang Melayu, dia nak tarik perhatian orang Melayu. Kalau pengundinya orang Cina, nak tarik perhatian orang Cina. Saya bicara tentang isu ini dan merentas kaum, ya.
Saya tentunya orang Melayu, saya bangga dengan bahasa saya dan budaya saya, tapi saya tidak ada niat untuk menafikan hak orang lain atau menindas orang lain atau meremehkan sejarah budaya mereka yang ratusan atau ribuan tahun. Ya. Sebab itu dalam parlimen ini saya tegaskan tentang pengalaman Abu Dzar Ghifari, ya, seorang sahabat yang pribadi mulia, ulung, pembela nasib rakyat yang miskin, yang menyebut atau memanggil Sayyidina Bilal ya Ibn Sauda. Soal kaum, walaupun disinggung di sini kadang-kadang kita main-main. Saya pun ada juga kadang-kadang gurau. Kalau orang tu hitam sikit, saya maksud senda gurauan. Tapi bila saya mula belajar Islam, saya percaya rakan-rakan saya pun tahu bahawa ini disanggah. Ada kes pengalaman Rasulullah SAW dengan tak kala Abu Dzar Ghifari. Abu Dzar Ghifari itu seorang sahabat, seorang pejuang, seorang rakyat, seorang yang sangat prihatin terhadap orang miskin. Tapi dia pernah panggil Bilal, Sayyidina Bilal, yang kulit hitam, bibir tebal, dari Habasyah, dulu hamba abdi. Dia panggil Yabna Sauda, hai anak orang perempuan kulit hitam. Yabna Sauda, wahai anak orang gelap, orang hitam. Ada yang mengatakan dia bukan maksud menghina, dia cuma bagi tahulah kulit hitam. Tetapi apa jawapan Rasulullah SAW? Itu jawapan sangat tegas. Sehingga saya ada pengalaman pribadi saya panggil anak saudara saya seorang Pak Hitam, saya lepas itu tak berani lagi dah. Walaupun senda gurauan. Apatah lagi kalau maksud menghina. Rasulullah menegur, innaka umuruun fika jahiliyah ikhwanukum khawlukum. Maknanya menyinggung orang dari segi warna kulit kaum ini dan budaya ini sebenarnya menepati characteristics of a jahiliyah society. Ini dalam hadis. Saya tak mau singgung, bukan maksud saya, minta maaf. Saya tidak mau singgung dari segi peribadi sini yang dipertua. Saya nak beritahu tanggungjawab saya, pengajaran yang saya perolehi. Bila di sekolah kita selalu gurau. Saya di sekolah sebelum ke Malay College tu sekolah Stowell School, High School, Cina, India, memang kita panggil macam-macam. Saya kadang-kadang tak faham makna dia, pandai-kudi, kita tak tahu makna dia. Tapi kenyataan itu perkataan-perkataan menghina. Dan saya kena minta maaf. Kena ingat, ya. Maknanya sungguh kata Rasulullah kepada Abu Dzar, seorang yang sangat mulia, pribadi yang sangat baik dan pejuang yang jaga, sangat prihatin, menegur khalifah-khalifah. Kerana kalau ada rumah besar, jubah hebat, semua dia tu sangat, tapi ditegur, dalam dirimu masih ada sifat dan perangai jahiliah. Kerana menyebut tentang orang dari segi keturunannya, warna kulitnya. Apa rumusan? Ikhwanukum khawlukum. Saudara kamu itu, saudara itu, Bilal itu, saudara kamu, adik-beradik kamu juga. Ya, Bilal, hamba, abdi, yang miskin, yang bibir tebal, kulit hitam, berakhir sebagai gubernur Madinah. Itu pengejaran kita. Jangan sentuh sama sekali. Saudara-saudari, saya tegaskan di ini juga di parlimen. Kadang-kadang ahli-ahli parlimen pun kadang-kadang terlupa, kadang-kadang lupa, kadang-kadang faham hadis, tetapi bila bicara nampak remehkan mesej yang sangat mulia. Apa yang berlaku kepada Abu Dzar Ghifari kemudiannya? Ya? Beliau kemudiannya itu dilihat begitu terkesan dengan teguran sehingga kalau berjalan bersama hamba atau pekerjanya, jubah yang dipakai itu sama di antara jubah beliau dan jubah hamba dan pekerjanya, menunjukkan kesan peringatan untuk tidak membedakan di antara
dua darjat yang berbeza. Apakah kita ada keupayaan untuk menenggelamkan rasa permusuhan ini dan bekerja dengan ikhlas untuk mengangkat martabat bangsa dan negara, dan kemudian memastikan kemudahan asas itu menjurus kepada di semua daerah, ya. Kita tahu, umpamanya saya sebut di parlimen satu kajian tentang kemiskinan oleh Profesor Fatimah Kari, Universiti Melaya, dengan dua yang lain, Sulaimani dan seorang lain, tentang pesara KWSP. Maknanya orang yang mencarum KWSP kemudian bersara. Kebanyakannya pejabat awam ataupun orang yang kategori umum, yang pegawai tertinggi sehinggalah pejabat awam peringkat paling rendah. Dalam kajian Profesor Fatimah Kari, dia dapati 84% dari pesara KWSP itu jatuh ke kategori miskin. Ya. Ini kalau dilihat dari keseluruhannya, ada setengah orang ini yang disebut pelbagai dimensi kemiskinan. Ya. Jangan ikut propaganda. Tanya Menteri Kemiskinan, kita telah dapat berjaya dan tinggal kecil saja lagi, 0.4%. Ini semua percakapan yang tidak masuk akal, tidak jejak ke bumi. Jalanlah ke lorong-lorong belakang Kuala Lumpur, ke Kerinci, ke Corok Kudung, Kedah, ke Manik Urai, ke Kapit, ke Keningau, jumlahnya itu bercambah. Tetapi berbalik kepada kupasan kajian Profesor Fatimah Kari, 84% pesara KWSP masuk kategori miskin. Jumlah besarnya adalah orang-orang Melayu, dan daripada dan di kalangan yang dikaji itu, orang-orang India itu masuk kategori yang paling miskin. Majoriti Melayu Bumiputera. Kelompok kecil India yang miskin itu lebih rendah kedudukan mereka. Bagaimana penyelesaiannya? Ya. Di situ ia menyangkut semua kaum, termasuk Cina yang miskin. Paling besar Melayu. Apakah pendekatan kita ini pendekatan kaum, atau pendekatan kita ini menyelesaikan masalah kemiskinan dengan suatu tekad yang berani dan jelas? Ya. Apa maksud pelbagai dimensi? Mana kita lihat dari segi pendapatan, kesihatan, kemudahan perubatan, ya. Dah pencen atau bersara, pergi perubatan, kos perubatan itu paling tinggi. Kena buat dialisis, kena cek jantung, itu habis perbayaran. Sebab itu kajian pelbagai dimensi ini masuk pendapatan, kesihatan, pendidikan, perumahan di antara lain. Jadi kalau kita masuk begini, empat-empat perkara, jatuh dia ke tahap miskin. Pendekatan programnya mestilah menjurus kepada semua. Ini disebut merentas kaum. Kalau merentas kaum, majoriti yang dapat siapa? Melayu Bumiputera. Ya. Tetapi kalau ada jiran yang India yang miskin atau Cina yang miskin, itu menjadi tanggungjawab kita. Barulah ada keistimewaan Islam itu. Kalau tidak, apa beza? Apa hebatnya Islam yang kita sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih? Hebat ketinggian Islam itu. Sama aja macam pahaman perkauman. Sama aja pendekatan macam pendekatan kaum. Sama aja prasangka dan permusuhan kaum. Ini yang mau dihapuskan oleh Islam, ya. Baik yang kita baca Al-Quran tadi dan juga hadis. Dan yang penting ialah pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah, sehingga sejarawan Profesor Arnold Toynbee menyebut, ya, salah satu keistimewaan dan kehebatan Islam itu adalah melenyapkan rasa benci kaum atau prasangka kaum, sehingga dia dapat melihat kehebatan Islam kerana keadilannya. Ya. Extinction of race consciousness, kata Toynbee.
Ini dalam sejarah itu luar biasa. Barat, timur, utara, selatan, Islam membawa mesej itu. Tetapi kalau kita sekarang ni patah balik, bawa ciri jahiliyah ini kembali, maka apa yang kita ngomongkan dan bicarakan tentang Islam itu tidak memberi bekas dan kesan. Ini bukan soal politik, satu pendekatan keadilan, lawan parti lain, tidak. Ini soal komitmen kita sebagai manusia yang beragama, yang meletakkan nilai etika dan prinsip keadilan yang merentas kaum. Ya. Dan ini kalau ikut yang pernah saya sebut sebelum ini dalam tazkirah lebih awal, bila membaca semula karya penting Profesor Naqib Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu, itu beliau menekankan satu aspek yang sangat penting diingat oleh pemimpin-pemimpin Melayu, sarjana Melayu dan rakyat umumnya. Katanya, faham kebangsaan tak ada salah. Berjuang untuk bela nasib kaum Melayu tentang kedudukan politiknya, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, tidak ada salah. Tetapi bila kita lenyapkan atau remehkan atau rendahkan kedudukan Islam dalam konsep kemelayuan itu, dia tidak boleh elak. Dia membawa dan menjurus kepada chauvinisme atau faham perkauman sempit. Siapa yang menyelamatkan Islam daripada kemelayuan sempit kepada kemanusiaan, keseragatan, keadilan? Itu Islam, pahaman Islam. Saya katakan pengalaman kecil saya, ya, yang agak dalam kawan-kawan saya di Bukit Mentajam, kawan dengan kawan Cina, India, kadang-kadang panggil hai Cina, hai hitam India, dengan cara senda gurauan. Tetapi bila kita beralih umur, membaca dan memahami dan menginsafi hadis teguran terhadap Abu Dharr Al-Ghifari, kita baru sedar sebenarnya hebat dan kemuliaan Islam itu bila tegas mau melenyapkan faham perkauman yang sempit. Jadi saudari, kita akhiri tazkirah pendek malam ini dengan mengingatkan bahawa untuk mara ke depan, kita tentunya harus faham kemelut dan masalah sekarang. Ya. Orang tanya saya bagaimana tentang pendirian Anwar, soal bahasa Melayu yang kita perjuangkan sejak zaman di Universiti Melaya, PBMUM dulu. Saya kata tidak tolak ansur. Bahasa Melayu bahasa rasmi. Dan kita mesti angkat martabat bahasa Melayu bukan saja sebagai bahasa rasmi, juga bahasa ilmu. Sebab itu bila dibangkitkan soal PPSMI, itu banyaknya menentang kerana ia dengan sendirinya menganggap bahawa seolah-olah bahasa Melayu itu tidak ada keupayaan untuk dipelajari dalam bahasa, untuk mempelajari sains dan matematik. Ya. Tetapi yang lebih daripada itu ialah usaha bukan saja sekadar Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi universiti untuk, dan juga pimpinan politik dan juga media kerajaan dan media awam untuk mengangkat mutu bahasa Melayu itu bukan saja dari segi bahasa dan sastra, tetapi juga dari segi disiplin ilmu. Apakah ini bermakna dia perkauman? Tidak. Kita mengangkat ini kerana ini prinsip perlembagaan kita. Ini disepakati oleh sebuah kaum. Ini negara Malaysia yang memartabatkan kedudukan bahasa Melayu. Sekarang ini apa yang berlaku ialah bila sebaiknya kita bercakap soal keadilan masyarakat, orang terus menuding, menghukum kita. Kita ini seolah-olah tidak lagi Melayu. Ini sebenarnya satu sanggahan yang tidak bertanggungjawab. Ya. Itu soal bahasa. Ekonomi, saya sebut tadi. Kalau tanya kita, negara ini merdeka dengan segala khazanah kekayaannya untuk siapa? Untuk diangkut oleh kroni, anak pinak, pemimpin besar. Anak-anak semua kaya raya, bilion.
beratus syarikat keliling mereka. Kemudian bercakap soal bela nasib rakyat, jaga kepentingan. Siapa yang nak percaya? Sebab itu saya katakan, bila kita ada program dan pendekatan ekonomi, yang harus diutamakan pertama pertumbuhan ekonomi. Pelaburan mesti datang, pelancongan mesti ada, hotel dipenuhi, restoran, kerja-kerja, bina ekonomi digital, startup. Ya, tetapi kita nak beri dukungan, insentif kepada siapa? Kepada keluarga dan kroni ataupun ke rakyat terpajak. Rakyat terbanyak itu majoriti miskin. Maka program membasmi kemiskinan harus diberikan penekanan yang besar. Kemudian untuk mengurangkan jurang, ya. Ini negara merdeka lebih 60 tahun dan kemudiannya tentu dari Sabah Sarawak, tapi jurang di antara yang maha kaya dan miskin bertambah, ya. Kita ada dasar ekonomi baru yang ditaja oleh marhum Tun Abdul Razak, Perdana Menteri. Tetapi sekarang bila kita lihat melebarnya golongan maha kaya Melayu dengan yang miskin keparat Melayu, tujuan dia untuk mengurangkan, ya, pertama membasmi kemiskinan, kemudian menjurangkan pendapatan, bukan jadi antara kaum tetapi juga di antara satu kaum, ya. Hal ini punya dalam program orang Melayu. Kemudian kalau kita merdeka, kalau kita bicara soal merentas soal kaum, macam negara hukum. Orang yang merompak, atau merogol, atau membunuh harus dihukum. Apakah dia Melayu, atau Cina, atau India, negara itu mesti negara hukum. Itu yang hebatnya, ya, kerana negara hukum itu tidak kenal darjat. Ini kita bicara soal perjuangan bagi negara, tetapi kita bezakan di antara darjat. Kalau orang kaya, seperti mana saya selalu singgung sebelum ini, kalau ambil ratus-ratus juta, makan bilion, itu biasa. Itu kan derma dan komisen. Komisen itu halal. Tetapi kalau polis di bawah atau pegawai rendah ambil RM500, itu corruption. Dan corruption itu salah dan mesti dihukum. Nah, ini akhirnya yang dihukum itu yang bawah-bawah. Saya ada pengalaman, saya lihat umpamanya kalau di penjara Sungai Buloh itu, tak tahulah 80%, 90% semua kategori miskin, ya. Nah, curi, salah sebab apa ni anak muda ini umur 16 tahun. Berapa bulan di penjara? 6 bulan. Sebab curi jin. Okay? Curi jin. Yang duk berkawan dengan jin besar, duk ropak besar-besar, semua terlepas. Sebab itu saya sebutkan di sini tentang keadilan dan negara hukum. Penting untuk kita bawa. Bukanlah maknanya saya suka kalau bawa Datuk Seri dan Tan Sri dan tuntut dalam penjara. Tidak. Bukan saya putuskan. Dia mengikut negara hukum. Bercakap, semua orang boleh bercakap, ya. Tetapi orang tengok dari segi amalnya, ya. Jadi sebab tu tindakan itu penting, ya. Dan biasa kalau kita lihat umpamanya di parlimen, kerana sedang parlimen itu jaga, dan bagus juga kerana media sosial yang boleh viralkan. Jadi kadang-kadang telatah orang-orang parlimen ini merunsingkan lah, ya. Jadi sebab itu kita mesti jaga batas etika perbahasan. Boleh keras, boleh menentang atau menyokong, tetapi tata susila dan adab dan budi pekerti itu harus dipelihara. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.